Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita pada video yang seterusnya. Okey, video yang seterusnya. Dan sebelum tu saya nak ingatkan jangan lupa subscribe channel saya. Okey, jangan lupa subscribe channel saya. Tolong saya dengan klik butang subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa share. Okey, semoga video ni boleh mendatangkan manfaat pada korang yang bertanya maupun yang baru nak dapat yang mencari ilmu. Okey. Okey, hari ni saya akan bincangkan dengan korang semua. Saya akan beritahu dengan korang semua sedikit. Ada yang bertanya pada saya, anak pelangi, Encik Nordin, boleh ke saya bagi bayam Brazil pada anak saya? Okey, bayam Brazil. Okey, bayam Brazil Okey. Secara asasnya bayam ni secara asasnya dia sayur. Okey, dia sayur. Okey, jadi arnab ni sebenarnya dia bukan makan sayur. Okey. Okey, dia sebenarnya bukan makan sayur. Dan arnab ni dia lebih kepada hay sebenarnya. Haiwan ternakan yang makan hijauan ni dia lebih cenderung dia punya diet dia tu lebih kepada hay, jerami lah, bukan jerami padi tau. Dia lebih cenderung kepada hay. Jadi untuk jadikan bayam Brazil ni sebagai makanan utama dia memang tak sesuai lah. Memang tak sesuai. Bayam ni wallahu alam, ada yang buat kajian ni, tak tahu betul ke tak betul, kalau manusia makan pun ada yang mengatakan boleh efek buah pinggang. Okey. Jadi saya nak nasihatkan pada yang bertanya maupun siapa yang tengok video ni, okey, jangan jadikan bayam Brazil sebagai makanan utama. Okey, mungkin akan ada yang bercakap, "Oh, saya bagi okey je, tak ada masalah pun." Okey, dia memang standard, memang akan ada orang cakap macam itu. So jangan, orang cakap tu jangan mengundang risiko lah. Kita ni bela arnab, orang cakap tu bila kita bela haiwan kita ni umpama kita ambil tu sebagai tanggungjawab kita lah. Okay, kita ambil tu sebagai tanggungjawab kita. Kita jaga dia dan kita bagi dia makanan yang betul untuk dia punya keperluan diet dia. Okay, untuk bayam Brazil ni saya nak nasihatkan pada yang bertanya dan juga pada penonton channel saya ni, kalau awak nak bagi dia sangat, awak boleh bagi dia dalam seminggu segenggam ataupun 2 minggu sekali segenggam. Sebenarnya kalau awak tak bagi pun tak datangkan apa-apa efek pun. Kalau awak bagi pun sebenarnya tak ada datangkan manfaat apa-apa pun. Tak ada mendatangkan manfaat apa-apa pun kalau sekadar awak bagi dia. Tak mendatangkan efek apa-apa pun kalau awak bagi dia seminggu sekali. Dan kalau awak bagi dia seminggu 2 kali. Tak mendatangkan efek apa-apa pun. Dan kalau awak tak bagi dia pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau nak bagi sebagai macam kunyah-kunyah aja kan. Kunyah-kunyah. Bolehlah seminggu sekali ke 2 minggu sekali. Tapi untuk pengetahuan semua, tak kira arnab ataupun kucing, bila kita ajar dia makanan wet food. Untuk kucing ni, wet food ni dia macam ikan mentah, ayam mentah. Okay, itu wet food untuk kucing lah. Untuk kucing, untuk anjing. Untuk arnab ni, wet food dia seolah dia ibarat macam tanaman yang kita cabut, yang kita boleh bagi terus. Okey, itu wet food untuk arnab. Bila kita dah ajar dia makanan wet food, okey, efek-efek dia adalah seperti berikut. Okey, efek dia seperti berikut. Najis dia akan jadi lembik. Okey, najis akan jadi lembik. Yang kedua, dia akan jadi gian dengan makanan wet food dia. Okey, yang ketiga, dia tak nak makanan-makanan lain. Pellet pun silap-silap dia tak suka makan dah, sebab awak dah ajar dia wet food. Okey, bila dia dah suka makan wet food, dia punya sistem usus akan, orang cakap tu, tak cantik lah. Tak cantik. Najis akan jadi tak cantik. Busuk, lembik. Lepas tu dia susah nak makan makanan lain. Dia dah jadi gian. Lagi satu risiko yang kita nak bagi macam untuk sayur ni, dia risiko dia macam contoh dia mengandungi kadang-kadang orang dah sembuh racun. Arnab punya usus ni sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Dia punya hati ni sangat-sangat sensitif. Bila dia selek sikit, dia boleh cepat dia mati arnab ni. Jadi nak kena hati-hatilah bila memilih makanan tu.
Okey, macam contoh bukan sekadar bayam Brazil saja saya nasihatkan jangan bagi. Kalau nak bagi boleh tapi seminggu ataupun 2 minggu sekali. Okey, bukan setakat tu je. Macam contoh jangan bagi apa tu daun daun Israel. Daun Israel. Senang cakap daun liar dengan rumput liar ni kalau boleh jangan bagilah. Kalau arnab korang ni bukan jenis arnab liar, tak payah bagi. Okey, makanan arnab liar dia makanan dia lain. Makanan untuk arnab hiasan lain. Makanan untuk arnab pedaging lain. Dan tujuan masing-masing pun tak sama. Tujuan dia punya macam contoh macam kita, okey macam korang. Korang dah biasa duduk kat bandar, contoh sebagai contoh saya bagi. Okey, korang dah biasa duduk makan kat bandar. Duduk kat bandar dah lama, daripada kecil sampai umur korang 30, 40 duduk kat bandar. Lepas tu kau pergi kena duduk dekat kampung. Bukan kita jaga kampung tak bagus, tapi kita punya tubuh kita ni sebenarnya dia ada kuman ataupun virus yang sentiasa akan singgah dekat badan kita dan dalam persekitaran kita. Macam contoh bila korang dah biasa duduk, contoh katakanlah korang dah biasa duduk kat Johor. Lepas tu korang pergi pindah dekat Pantai Timur. Okey, sana punya iklim dengan sana punya kuman juga virus kemungkinan tak sama dengan badan korang yang selalu badan korang timur. Jadi dia akan menjadikan kita ni macam demam ke, demam sekejap untuk sementara nak jadi serasi. Kemungkinan macam itulah. Sama juga macam arnab, macam itu. Tujuan dia macam contoh arnab liar, dia dah biasa kehidupan dia liar. Dia punya sistem imun dia dah biasa boleh adapt dia makan makanan yang tu semua. Sistem imun dia dah dibina. Dah dibina daripada kecil dia punya. Lagi satu dia punya DNA pun DNA pula dia punya kuman badan dia ni dah terbiasa dengan makanan yang dia makan daripada kecil. Dan lagi satu dia punya anak beranak penak, anak-anak dia penak dia, bapak dia, nenek dia semua memang dah terbiasa memang macam gitu. Jadi dia tak sama. Macam arnab hiasan, arnab indoor ni, dia punya kebiasaannya nenek moyang dia ni makan makanan pellet, makanan hay, makanan yang orang cakap tu yang hybrid, dan dia adalah hybrid. Macam contoh arnab yang ada baka yang mahal ni, dia jenis hybrid. Bila korang bagi dia makanan asli, dia akan efek pada dia punya sistem tubuh dia. Sebab nenek moyang dia, atuk dia, bapak dia semua memang makan macam itu. So korang boleh tangkap kan. Okey. Lepas tu arnab pedaging pula tujuan dia, kita bukannya nak bagi dia cantik. Jadi dia punya nenek moyang dia tu, keturunan dia tu makan makanan biasa je. Makanan biasa je. Pun macam gitu, kalau untuk arnab daging, kalau korang nak bela dia sebagai pet, tak ada masalah untuk korang bagi dia makanan untuk arnab hiasan. Boleh menjadikan dia cantik juga. Cuma tujuan asal dia punya tujuan asal dia tu bukannya untuk bela secara hiasan. Okey, harap video ni dapat menjawab sedikit persoalan-persoalan yang bertanya ni lah, dan juga pada korang yang tengok video ni. Okey. So jangan lupa subscribe channel saya ni, bantu saya dengan klik butang subscribe. Okey. So semoga channel ni menjadikan korang mendapat ilmu, dan saya doakan kepada korang yang anda semua yang tengok video ni, kalau ada niat nak bela, nak jadikan arnab tu sebagai punca pendapatan, belalah baik-baik. Okey, boleh. Okey, ingat, bila kita jadikan punca pendapatan kita ni, kita buat secara betul, kita bagi makan arnab kita secara baik, apa yang datang pada kita insya-Allah akan menjadi lebih baik. Dan pilihlah makanan yang betul. Okey? Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bye.